So siapa nama Mamat tu? Julian? Tahulah dia. Nama dia Arumugum ke ataupun Munandi kan. Aku mungkin lah tiba-tiba Julian Anthony Warigasam kan. Bila aku dengar nama Julian tu Raja, aku teringat stand up comedy si siapa tu? Apa, Russell Peter? Aku tengok pemain gitar Blues Gang. Aku rasa ramai orang kat sini tahulah stand up comedy Russell Peter. Dia selalu kalau dengar nama Julian ni dia akan bahankan orang tu lah. Okay. Tapi apa pun tak apa. Dia macam ni lah. Dia kata apa, rakyat Malaysia bayar duit 1M hutang 1MDB. Bila masa rakyat kita bayar hutang 1MDB? Okay. Bila masa rakyat yang bayar, tak guna duit sekupang pun, duit kerajaan untuk bayar hutang 1MDB ni. Betul. Lagi satu dia kata kenapa kerajaan perlu bayar. Kerajaan tak bayar satu sen pun. Semua daripada keuntungan yang dijana oleh YDB, dia yang bayar. Kan? Yang hilang tu lain cerita. Yang hilang tu dia orang yang pulangkan balik. Kan? Kalau dalam bisnes ya, tak tahulah dia kerja kat mana, aku tak tahulah Julian ni kan. Tapi kalau bisnes, Adi tak tahu dia kerja mana. Adi tak, tolong kau beritahu Julian ni kerja kat mana. Okey, kalau bisnes macam contoh macam dekat unit aku lah, yang tempat aku kerja Raja ya. Kalau kita orang nak enter into satu-satu agreement Raja ya, salah satu daripada kita orang punya checklist ya, kita orang mesti kena ada insurans. Kenapa kita kena ada insurans? Sebab kalau sekiranya berlaku orang kata investment yang tak betul ke apa kan, jadi duit insurans tu akan memastikan yang pelaburan kita ni secure. Kenapa aku ketawa? Itu dekat pejabat aku lah. Okay. Kalau bank pula kan, nanti kau cerita kenapa aku ketawa. Kalau dekat bank, contohnya macam dekat Exim Bank, aku bagi contoh Exim Bank ni macam dia cross border. Ada lagi ke? Ada masih ada lagi. Exim contoh kalau contohnya macam dia nak buat satu-satu transaction lah untuk bayar duit tu kepada the third party dekat abroad dekat luar negara sana, salah satu daripada elemen yang dia akan take into consideration dia lock dekat dia punya currency exchange tu, supaya tak berlaku, kalau berlakunya tukaran mata wang tu, dia punya fluctuate tu besar sangat, jadi maksud dia kedua belah pihak tak rugilah ya. Jadi dia orang lock sebab dia orang nak pastikan yang tak ada risiko yang menyebabkan duit tu macam you kena bayar unnecessarily lah. Okay, jadi macam tu juga macam 1MDB. Kenapa Datuk Seri Najib enter into agreement? Kita tengok dekat sini dua elemen. Yang pertamanya pasal dia kata sekiranya berlaku salah laku di kalangan management sama ada 1MDB ataupun IPIC, maka IPIC kena pastikan yang duit ni harus dibayar balik by 30 Disember tahun 2020 sebanyak lebih kurang 7.5 bilion dolar. Maksud dia benda tu dia macam cushion lah untuk bagi the assurance ataupun insurance kepada 1MDB ni yang pelaburan yang dia lakukan tu tak akan merugikan. Tu satu ya. So Datuk Seri Najib dah tackle dekat situ lah. Lagi satu, dalam setiap agreement yang dibuat oleh semua pihak, contohnya macam 1MDB, dia appoint contohnya Wong and Co as an external lawyer untuk pastikan yang diorang ni buat kerja diorang. Maksud dia kau kena buat due diligence. Betul ke tak duit yang aku nak transfer ni, company ni memang genuine lah. Maksud dia legit, lebih kurang macam tu lah ya. Kalau company tu tak buat, kau kena bayar dekat aku. Maksud dia in term of damage lah, lebih kurang macam tu. Sebab tu kita tengok Wong and Co merupakan salah satu daripada legal firm yang sebenarnya kena bayar $1 billion tau kepada 1MDB. Tapi yang tu tak apalah, kita sebab itu ada campur tangan daripada lawyer-lawyer yang pro DAP ni yang menyebabkan Wong and Co ni kena drop ya. Jadi itu sebab kalau kita tengok bila agreement tu dah dibuat antara 1MDB dengan the bankers,
the external lawyer, the auditors tu semua ya, even the investment bank, apa nama investment tu, Goldman Sachs ya, dia orang dah enter into agreement tau. Kau buat tak betul dalam penceritaan setiap investment yang 1MDB ni enter, kami berhak untuk saman kau. Okay, now back to the question tadi. Dia kata, Julian tu kata, duit-duit yang 1MDB ni kena bayar hutang datangnya daripada kerajaan Malaysia ataupun rakyat Malaysia lah. Kalau kita tengok the list of duit-duit yang dikutip daripada semua entiti yang telah orang kata macam breach the contract lah antara 1MDB dengan those party semua dia orang ni semua yang kena bayar. Cerita kat aku berapa banyak Goldman Sachs kena bayar, berapa banyak Deloitte kena bayar, berapa banyak Deutsche Bank kena bayar duit kepada 1MDB. Okay, jadi duit ni bila diorang dah collect sebenarnya dah sampai ke tahap satu threshold yang dah boleh fully settle dah hutang 1MDB sebanyak 39 bilion tu. Apa yang tinggal sebenarnya di dalam baki akaun amanah yang ada di dalam Kementerian Kewangan? Berbaki cuma 3 bilion lagi je hutang 1MDB. 3 bilion dalam akaun amanah, yang mana duit dalam akaun amanah ni boleh bayar hutang yang tertinggal. Tapi pada masa yang sama ada lagi 5 bilion sebenarnya hutang 1MDB yang menjadikan lebih kurang 8 bilion all together. Tapi 5 bilion ni akan mature cuma tahun 2029 saja. Lambat lagi. Jadi at the moment kita cuma serve dia punya macam interest lah. 2038. Mungkin lah, aku pun tak ingat 2038 macam tu lah lebih kurang. Aku rasa 20 mungkin 2038 lah. Dia check balik ya. Jadi maksud dia next year baru 1MDB kena bayar lah lebih kurang interest ni sebanyak berapa, 287 juta lebih kurang macam tu ya. Jadi maksud dia until kau bayar nanti next year tu 287 juta tu, bond ni akan mature 5 lagi sampai ke tahun 2038-39 tu. Jadi buat apa kau nak worry pasal benda tu? Jadi maksud dia the actual amount yang tinggal dia dah tak banyak mana sebenarnya ya. Jadi itu sebab kita masih ada lebih kurang 3 bilion 3 bilion dalam akaun amanah. Sebenarnya kalau nak fully settle pun dah boleh dah sebenarnya. Sebab apa tahu? The most recent case is perbicaraan Tariq Obaid dengan Patrick Mohani dekat Switzerland, yang mana mahkamah sana dah arahkan supaya diorang ni kena bayar kepada 1MDB sejumlah 2 bilion dolar. Kalilah 4.3 sekarang. Berapa jumlah dia? Dengan duit tu Raja, kau dah boleh settle dah bond 5 bilion campur dengan whatever outstanding sebanyak berapa? 3-4 bilion lagi. Jadi maksud dia sekarang ni, kalau Julian tu kata duit rakyat digunakan untuk membayar hutang 1MDB, kat celah mana yang kita guna dana khazanah negara untuk bayar hutang-hutang? Ada. Guan Eng ada bagi tahu tabung harapan tu digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Kepala otak ada. Tabung harapan pun tak tahu duit tu mana pergi sekarang. Kan? Bodoh punya rakyat semua pergi dengar cakap dapat takat kutip dalam berapa 400 juta macam tu. Oh, kita terpaksa kutip duit untuk bayar hutang 1MDB. Memang celaka lah dua orang ni semua pasal kan. Haram jadah betul. Jadi sikit terus. Jadi maksud dia sekarang ni kalau kita nak tengok hutang 1MDB ni, kita boleh katakan almost fully settle lah. Datuk Ahmad Mazlan dalam parlimen dulu pun dia pernah cakap masa dia jadi Menteri Kewangan kedua, dia dah pernah cakap yang sebenarnya hutang 1MDB ni dah almost settle lah. Dia orang boleh consider that hutang 1MDB ni dah settle lah, settle off dah paid off dah Raja. Cuma kalau kita nak ceritakan tentang the business model zaman PH 1.0, ingat tak bagaimana sejumlah 19.9 bilion telah ditransferkan ke UJSB, Urusan Jemaah Sdn Bhd, yang mengambil alih aset tabung haji. Ingat? Okey, kau tengok sekarang ni
dia orang punya maturity sukuk yang dia orang ambil, 2 sukuk tu akan due into 2026 dengan 2029. Dan sekarang ni dia orang punya nilai aset negatif tau Raja, which by 2026, 2029 dia orang tak mampu sebenarnya nak raise sebanyak 27 bilion untuk dipulangkan kepada tabung haji. This is the business model yang dia orang develop tau, untuk kononnya tolong GLC sampai rugi berbilion. And just imagine by 2026 dengan 2029, kalau UGSB ni tak boleh fulfill jumlah yang dia orang dah promise untuk pay, untuk bayar balik kepada tabung haji, itu baru kita boleh bagi tahu kata wang rakyat akan digunakan untuk bail out UGSB ni. Itu baru betul. Dan apa nilai aset gross development value yang UGSB buat? Berbeza, jauh beza antara penceritaan, aku ambil contoh UGSB ni dengan 1MDB lah. 1MDB satu business model yang mempunyai nilai aset lebih pada 200 bilion Raja, dengan zero gearing ratio. Mana kau nak cari Raja? Even Petronas pun tak buat macam tu. Itu jawapan pada siapa? Julian tadilah. Raja, nanti kau pergi tengok Russell Peter tu punya stand up comedy. Macam mana dia bahankan orang yang nama-nama macam Julian ni lah. Lagi satu, kau tahu ni kenapa?